Saya menggunakan platform saya, Facebook saya untuk menjawab setiap kali mereka cuba menghasut rakyat. Ini salah satu pada petua zaman social media ni. Kalau apa-apa isu, jawab dalam masa 3 jam. Jangan tunggu sampai hari esok. Okey, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan kita masih lagi berkisar dengan kes SRC International yang mana hari ini Mahkamah tetap memberi ruang dan peluang kepada Peguam Najib sediakan hujah lisan. Dan di sini kita lihat Mahkamah tetap memberi ruang kepada Peguam Najib sediakan hujah lisan. Ini yang kita lihat, dan Peguam Najib Hashim Tehpok Tek sekali lagi menyatakan dia tidak akan membuat penghujahan lisan pada pendengaran Selasa minggu depan. Ini adalah kenyataan Peguam Najib, dan itu terpulang yang mana kita tahu apabila apa yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara berkata Mahkamah tetap memberi peluang kepadanya untuk menyediakan penghujahan lisan. Dan Tengku Maimun berkata Hisham ada masa sehingga Isnin depan untuk membuat persediaan. Dan Perdana Hakim kemudian menangguhkan perbicaraan semalam kerana pendengaran rayuan Najib akan bersambung pada Selasa depan. Dan di sini kita lihat bahawa kehakiman kita, mahkamah kita, badan-badan kehakiman kita masih memberi ruang kepada Datuk Seri Najib ini. Ini jelas bahawa keadilan itu daripada sisi yang kita lihat jelas. Yang mana kalau kita lihat orang biasa yang melakukan kesalahan seperti ini dah lama masuk dalam kandang. Tetapi kerana masih ada hormati kita punya hakim-hakim kepada Datuk Seri Najib ini, mereka tetap memberi ruang untuk Datuk Seri Najib cuba untuk membela diri. Tetapi kita lihat walaon-walaonnya begitu hebat, seolah-olah hakim kita ini tidak memberi mereka ruang ataupun seolah-olah berat sebelah. Yang mereka harapkan adalah mereka hendak menang sendiri, mereka nak keadilan itu sentiasa berpihak kepada mereka, dan akhirnya kita akan berjaya untuk menambahkan lagi perasuah, penyalahguna kuasa yang mana sentiasa berleluasa oleh elit-elit politik kita, terutamanya orang seperti Datuk Seri Najib ini. Yang mana kalau kita lihat pengujahan-pengujahan yang telah pun dikeluarkan di sini, yang mana kita tahu bahawa Najib tahu RM 40 juta dalam kegiatan langgar undang-undang. Kenapa beliau berdiam diri apabila wang itu masuk ke dalam akaunnya? Dan di sini menyambung penghujahan lisannya, pendakwa Timbalan Pendakwa Rakyat berkata Najib Razak tahu RM 42 juta yang masuk ke dalam akaunnya adalah hasil daripada kegiatan yang melanggar undang-undang. Dia bangkit perbicaraan sebelum ini dengan tepat mengandaikan yang dia tahu wang tersebut diperoleh secara menyalahi undang-undang dari SRC International. Tetapi hujah daripada walaon-walaon beliau mengatakan bahawa itu adalah duit yang dari pinjaman daripada Maybank yang mana mereka mempertikaikan hakim kita. Jadi kita lihat juga dakwaan derma Arab yang dibuat oleh Datuk Seri Najib tidak dapat dipercayai, yang mana Timbalan Pendakwa Raya juga membangkitkan di mahkamah perbicaraan kes SRC mendapati dakwaan Najib bahawa wang yang dalam akaunnya adalah derma daripada kerabat Diraja Arab Saudi sukar dipercayai. Hujahnya dia berkata Mahkamah Tinggi membuat kesimpulan itu selepas membuat penilaian terhadap bukti secara keseluruhan, totally of the evidence, dan yang kita lihat adalah melalui hujah-hujahnya sendiri, yang mana juga kita tengok di sini perbualan BBM tunjuk Najib tahu tentang transaksi wang itu, dan akhirnya kita tahu bahawa Najib juga tidak membuat aduan setelah wang itu berada dalam akaunnya. Dan hari ini kita lihat kalau kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh walaon, serta kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib ini sendiri berkenaan dengan isu ini, yang mana beliau seolah-olah meminta simpati rakyat Malaysia untuk melihat bahawa beliau tidak bersalah, dan akhirnya beliau rasa rakyat perlu mengadilinya. Ini adalah salah kerana ini sudah pun berada di mahkamah, dan ini perlu kita lihat bahawa ketelusan hakim kita, kebijaksanaan hakim kita. Bukan kita nak mempertikaikan hakim kita seperti walaon-walaon yang beliau ada itu. Dan hari ini kalau kita lihat beliau telah pun diberi ruang lagi untuk membela diri, iaitu dengan hujah-hujah yang mana kalau kita sini lihat Peguam Najib diberi ruang untuk menyediakan hujah lisan. Dan saya rasa perkara ini, hujah lisan ini tidak perlulah Najib nak
suruh peguam sediakan. Saya rasa Datuk Seri Najib lebih pandai. Kalau kita lihat, Datuk Seri Najib, dia dah kata di sidang perhimpunan Barisan Nasional yang lepas, mengatakan bahawa sebelum 3 jam kita perlu membalas ataupun membidas serangan-serangan daripada pihak lawan. Jadi hari ini kes dia sendiri dalam mahkamah, jawablah 3 jam saja. Saya rasa Datuk Seri Najib sendiri boleh sediakan hujah lisan untuk beliau membela diri beliau sendiri. Dan saya rasa tidak perlu peguam juga kerana beliau dah cukup bijak. Kita tengok Datuk Seri Najib, dia buat supering lah sebelum-sebelum ini. Beliau sebenarnya kalau kita lihat, selama beliau berkuasa, beliau menggunakan full kuasanya itu untuk menindas pihak pembangkang, untuk beliau membuatkan ahli-ahli pembangkang, ahli-ahli politik pembangkang ini kalau boleh disumbat dalam penjara dan dihinjak-hinjak. Jadi ini bukan satu politik yang bagus. Saya faham mungkin Datuk Seri Najib ini dari kalangan orang kayangan yang tidak merasa apa kesengsaraan rakyat, yang beliau menggunakan kuasa apabila beliau memang diberi ruang itu, dan akhirnya kita lihat beliau menganiaya Datuk Seri Wan Azizah waktu di parlimen, yang mana dia mengambil orang yang sama. Akhirnya dia kata, inilah Wan Azizah yang kita ingat lagi video itu. Itu satu yang saya rasa seorang ahli politik, seorang Perdana Menteri tidak boleh lakukan. Itu menjatuhkan maruah orang. Ini jelas-jelas kita lihat. Yang kedua adalah apabila kes liwat yang dibuat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim hendak membuat pembicaraan melalui mahkamah, tidak seperti beliau hari ini. Jadi keistimewaan yang ada pada beliau hari ini telah pun kita lihat diberi terlalu banyak ruang, tetapi digunakan oleh beliau untuk spin sana spin sini. Yang mana Datuk Seri Najib ini takut masuk penjara, tetapi beliau tidak takut melakukan kesalahan. Inilah sikapnya pemimpin yang bernama Datuk Seri Najib ini. Jadi kenapa saya juga menghentam perkara ini? Kerana beliau menyabitkan kesalahan-kesalahan kepada orang lain yang mana tidak berasas dan menggunakan kuasa kehakiman waktu beliau memerintah, menggunakan badan-badan yang kerajaan ini untuk beliau menindas pihak pembangkang, yang mana pembangkang ini bukan kerja nak membangkang saja, tetapi untuk check and balance apa yang berlaku. Akhirnya beliau sendiri terjerat dalam isu ini. Ini yang berlaku, tetapi walaon beliau seolah-olah kita lihat, kita dengar bahawa penghujahan beliau itu adalah betul. Saya lama membuat kajian tentang Datuk Seri Najib ini sendiri, yang mana saya bermula daripada apabila beliau menjadi Menteri Pertahanan. Di situ saya dah melihat banyak kebocoran, banyak ketirisan, dan akhirnya rasuah berleluasa. Dan saya terlalu risau apabila beliau menyandang timbalan Perdana Menteri waktu itu, dan akhirnya kuasa itu boleh menyebabkan beliau naik menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya apabila beliau menjadi Perdana Menteri, saya lihat berbagai-bagai kes besar, super mega berlaku, kes-kes yang luar biasanya, yang akhir hari ini terungkai. Jadi rakyat di sini harus melihat bahawa kita nak pembersihan total, yaitu bermula dengan kepalanya. Kepalanya apabila Datuk Seri Najib ini kita berjaya humban ke dalam penjara, maka ekor-ekornya ini kita akan senang-senang masuk ke dalam penjara, dan akhirnya kita boleh memeteras rasuah itu. Dan parti-parti yang terlibat sama dalam ini, mungkin apabila pemimpin-pemimpin mereka yang telah pun kita humban ke dalam penjara kerana kes-kes rasuah besar ini, maka dia akan ada pembersihan, dan akhirnya tokoh-tokoh baru akan masuk, dan kita akan ada reform dalam sistem negara kita ini. Hari ini kita tidak akan melihat perkara itu selagi orang-orang yang sama ini cuba mengekalkan kuasa mereka kerana mereka takut. Tetapi kalau kita letak mereka di posisi untuk mereka berkuasa juga hari ini, mereka akan terus menjalankan kerja yang sama kerana mereka tidak akan pernah puas. Jadi itulah sebabnya. Dan apa yang saya nak perkatakan itulah bahawa Datuk Seri Najib tidak perlu menggunakan peguam pun tak apa. Kerana kalau nak memberi hujah lisan ini, beliau sendiri boleh tulis sebelum 3 jam dah siap. Begitu juga untuk mewakili beliau, itu yang semalam saya buat video berkenaan dengan buatlah mahkamah dekat belakang rumah. Akhirnya kau lantiklah walaon-walaon tu untuk menjadi kau punya ketua hakim supaya kes tu boleh menang. Jadi harapan kita Malaysia, keadilan. Saya juga tidak nak melihat Perdana Menteri saya, bekas Perdana Menteri saya masuk dalam penjara. Tetapi hakikat yang kita lihat, kenyataan yang berlaku adalah pemborosan. Kita dengan jelas lihat duit Tuan MDB digunakan oleh anak tiri beliau untuk pembuatan filem.
Begitu juga banyak ketirisan-ketirisan ini berlaku dan akhirnya dia memberi ruang untuk macai-macai beliau yang malas nih, yang kerja cari makan dalam politik nih, mencari makan dan akhirnya menghentam pihak pembangkang yang mana hujah-hujah yang digunakan tidak relevan, yang mungkin boleh membuat propaganda, akhirnya rakyat akan terpengaruh. Tetapi ini adalah satu fitnah yang akhirnya memusnahkan satu reformasi ataupun kita punya politik negara kita ini untuk generasi akan datang. Jadi ini yang saya lihat. So sekian dulu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So Najib sila menyediakan hujah lisan sendiri. Tak payahlah pakai lawyer. Dah hebat dah. Dalam Facebook saya tengok memang penulisan, posting-posting, bukti-bukti ada. Jadi Datuk Seri Najib buatlah sendiri. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.